السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi masjid bersama dengan jawatan-jawatan kuasanya, para asatizah, tuan-tuan guru, anak-anak qaryah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ni kita akan teruskan lagi kuliah kita menggunakan kitab permata bagi orang-orang yang beriman. Kita sampai pada hadis yang ke-72. Hadis yang ke-72 ini akan mengupas berkaitan dengan ujub. Sekejap lagi kita nak bincang di sisi para ulama apa dia yang dimaksudkan dengan ujub. Kemudian kita akan kaitkan dengan beberapa peristiwa yang berlaku di zaman salafus salih yang berkaitan dengan ujub. Juga kita nak habaq apa kesan daripada satu orang yang ada dalam diri dia sifat ujub. Dan akhirnya apa cara untuk kita ikhtiarkan supaya terjauh daripada sifat ujub. Sebelum kita bincang hadis yang ke-72 ini, kita nak tadabbur sepotong ayat daripada Al-Quranul Karim. Ayat yang akan kita tadabbur pada malam ni sekitar 5 ke 10 minit ialah surah Qaf ayat yang ke-9. Surah Qaf ayat yang ke-9 ini tadabbur. Kalau tuan-tuan ada phone, dalam ada aplikasi Quran, boleh semak dan boleh tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka فأنبتنا به جنات وحب الحصيد صدق الله العظيم. Allah Azza wa Jal berfirman, wa nazzalna, dan telah kami turunkan, minas sama, daripada langit, ma'a, air, mubaraka, yang sifat air ini ialah berkat. Fa'ambatsna bihi, daripada air yang berkat ini maka kami tumbuhkan dengannya jannat, kebun-kebun, ladang-ladang, wahabbal hasid, dan juga biji benih. Hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat ni Allah nak cerita pasal hujan. Dan sifat hujan asasnya ialah memberikan kebaikan dan memberikan manfaat. Sebab daripada hujan itu pada air ada mubarak. Mubarak maksudnya ialah keberkatan.
Daripada ayat yang berkat ini, maka Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka jadilah ladang, jadilah sawah, jadilah kebun. Hasil daripadanya maka kita makan sayur, makan buah. Itu asal daripada ayat yang berkat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pasal apa ada sebahagian yang kita tengok dalam peristiwa kehidupan, hujan kadang-kadang memberikan kemusnahan. Adakah salah hujan? Tidak. Turunnya hujan itu telah ada kadar yang tertentu. Tetapi bagaimana berlaku kerosakan adalah berpunca daripada tangan-tangan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu hari kalau cerita pasal hujan, ada satu lelaki mai terpa Nabi masa Nabi berkhutbah. Kata lelaki ni, "Ya Rasulullah, kita lama tak hujan. Mintalah supaya Allah turunkan hujan." Maka Nabi tadah tangan dan Nabi sebut dan ulang 3 kali. Nabi kata, "Allahumma arisna." Nabi ulang 3 kali. "Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah kami lihat baginda Nabi menurunkan tangan di luar daripada masjid, kami lihat bergumpai awan hitam lalu turun hujan dengan lebat. Mustajab doa Nabi. Dan hujan itu berterusan sehingga 5 ataupun 6 hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu depan, masa Nabi masih Nabi ketika memberikan khutbah. Kemudian laki mai, kata Anas bin Malik, kami tak pasti sama ada laki ni hak yang minggu lepas ataupun lelaki yang lain. Tetapi laki yang mai, dia sebut pada Nabi ketika mana Nabi berada di atas mimbar berkhutbah, "Lihabak ya Rasulullah, hujan ini telah memusnahkan sebahagian daripada haiwan kami, banjir. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya Allah hentikan hujan." Nabi angkat tangan dan Nabi doa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Dalam hadis riwayat daripada Muslim, kata Nabi, "Ya Allah, turunkanlah hujan. Yang hujan itu turun bukan direct kepada kami, tetapi hujan yang turun di sekitar kami. Wala alaina." Dan bukan hujan yang memberikan kemusnahan. Sambung Nabi, "Allahumma alal akam, wal-zirab, wal-jibal, wa butunil adawiyah, wa manabitis syajar." Kata Nabi, "Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran-dataran yang tinggi. Turunkanlah hujan di bukit bukau. Turunkanlah hujan di gunung dan ganang. Dan turunkanlah hujan di lembah-lembah. Dan turunkanlah hujan di tempat yang tumbuh pohon dan pokok." Kata Anas bin Malik, setelah kami dengar Nabi doa dengan doa demikian, Nabi meletakkan tangan atau menurunkan tangan, ajaib, berhenti hujan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, ada ketika satu macam punya hujan lebat, angin main kencang satu macam punya angin, kita doa sebagaimana doa Nabi. Sekurang-kurangnya kita doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Boleh tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi. Allahumma hawalaina. Ha, waw, alif, lam, ya, nun, alif. Hawalaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Kita nampak satu macam punya angin, satu macam punya hujan lebat. Kita doa, ya Allah,
Allahumma hawalaina wala alaina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hujan ni ajaib. Ada hujan yang Allah memberikan keberkatan sehingga memberi manfaat kepada ramai makhluk. Ada hujan yang kadang-kala memberi pengajaran supaya tersentak jiwa hamba-hambanya agar kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam kajian ahli geologi, kata ahli geologi, zaman Triasik. Triasik ni ialah zaman sebelum mai zaman Jurassic. Jurassic ni kalau kita tanya anak-anak cucu kita, mereka tahu pasal zaman Jurassic ni ialah zaman dinosaur yang telah difilmkan dalam pelbagai bentuk filem lah. Sebelum mai zaman Jurassic, ada satu zaman nama dia zaman Triasik. Zaman Triasik ni, ibu ayah sekalian, dulu ni 230 hingga 240 juta tahun yang dulu. Kita tak ada lagi. Habis tu dunia atau bumi ni umur berapa? Tuan-tuan, kata ahli geologi. Sebab tu tuan-tuan, ahli geologi ni dia mengkaji tentang struktur bumi, daripada laut, daripada tanah pamah, daripada sumber-sumber batu batan. Dia tahu berapa umur ni. Dia buat kajian. Umur dunia ataupun bumi ni tuan-tuan agak-agak berapa tahun. Dalam kajian mereka, umur bumi yang kita sedang duduk ni sekurang-kurangnya 4.5 bilion tahun. Zaman Jurassic pernah berlaku hujan tak berhenti. Berapa lama? 2 juta tahun. Masya Allah. Tuan-tuan bayang, nampak macam kartun. Tuan-tuan, adakah ia mustahil? Tidak mustahil. Tuan-tuan tengok dalam surah Nuh, peristiwa Nabi Nuh, bagaimana Allah turunkan hujan. Yang berada di langit turun hujan air, yang berada dalam bumi terbit air, tenggelam semua. Tuan-tuan bayang, zaman Triasik pernah hujan tak berhenti 2 juta tahun. Menariknya tuan-tuan, kalau kita baca artikel kajian-kajian sains ni, wallahu alam sejauh mana kebenarannya, banyaklah haiwan-haiwan yang pupus, spesies-spesies yang pupus asbab hujan tak berhenti. Rupanya tuan-tuan, zaman tu ada satu haiwan sama macam buaya, sama sebiji. Cuma bezanya buaya zaman tu banyak hidup atas darat. Dan kaki dia agak sedikit panjang. Dan dia boleh berlari mengejar mangsa laju, kalau boleh kita sebut lebih kurang macam kucing kejar tikus. Gamak tuan-tuan, kalaulah haiwan ni tak pupus, duk ada sampailah jenuh tak tuan-tuan? Oh, jenuh tuan-tuan. Jenuh. Demikianlah bagaimana mereka mengkaji keadaan struktur bumi. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, jikalau hujan turun 2 juta tahun, sebagaimana kajian mereka, adalah Allah yang menurunkan, juga Allah yang menurunkan hujan pada saat-saat kita hidup ini. Sebab itu tuan-tuan, sunnah, bila kita tengok hujan, kita doa Allahumma sayyiba nafi'ah. Kita tengok satu macam punya hujan lebat, Allahumma hawalaina wala alaina. Dan mudah-mudahan walaupun peristiwa itu hanya peristiwa hujan, sekurang-kurangnya ia menginsafkan, dan kalau cantik, ia dapat mengukuhkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi, salasun munjiyat, khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, wal adlu fil ridha wal ghadab, wal qasdu fil faqri wal ghina. Ada 3 perkara yang membuatkan seseorang itu akan terselamat.
Khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Apa yang menyelamatkan? Yang pertama ialah apabila ketakutan kepada Allah pada keadaan terang-terang ataupun dalam keadaan sembunyi. Sama ada dia berada dalam keadaan seorang diri dan di luar daripada pengetahuan orang, dia masih takut dengan Allah, dan apabila dia berada di tengah orang ramai pun dia takut dengan Allah, itu tanda Allah nak beri keselamatan pada dia. Yang kedua kata Nabi ialah wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil ketika mana dalam keadaan damai. Redha dalam keadaan dia puas hati. Dia adil, dia saksama perasaan dia, sama ada dalam keadaan dia sedang berpuas hati ataupun dalam keadaan dia marah. Emosi dia. Kemudian tanda satu orang Allah nak bagi keselamatan ialah wal qasdu fil faqri wal ghina. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia qas ni maksudnya ialah dia macam berjimat cermat. Dia tahu nak mengagihkan belanja sama ada dalam keadaan dia fakir, tak ada duit, ataupun dalam keadaan dia kaya. Kemudian kata Nabi lagi, wasalasun muhlikat. Ada 3 pula perkara yang memberikan kemusnahan. Kalau satu orang termasuk salah satu daripada 3 perkara ini, ialah tanda-tanda kemusnahan. Baik. Yang pertama kata Nabi, hawa muttaba'un. Hawa yang selalu juga kita sebut nafsu. Nafsu muttaba' yang dituruti ataupun diikuti. Baik, kemudian kata Nabi, wasyuhu muta', dan kedekut. Syuhu ni kedekut, kikir. Ini bukan kedekut sikit-sikit ni, ini kedekut Haji Bahil punya kedekut. Dia tengok satu orang mai dah bagi dah RM10, tengok bukan anak dara, dia ambil balik bagi RM1. Ini sungguh-sungguh punya kedekut. Syuhu ni sungguh kedekut. Kata Nabi, wasyuhu muta'. Ke orang yang kedekut kemudian ditaati. Wa'ijabul mar'i binafsih. Manakala yang ketiga ialah satu orang yang dia rasa sifat ujub. Ujub ni apa? Kagum pada diri dia sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang kita nak fokus pada malam ni adalah berkaitan dengan baris yang paling akhir pada perkara yang membinasakan diri. Apa dia? Ujub. Baik. Abu Lais berkata, sesiapa yang ingin mematahkan rasa ujub, yakni sombong dengan amal, maka hendaklah dia melakukan 4 perkara. Tuan-tuan boleh tengok dalam ni ada beberapa perkara yang telah dimuatkan oleh sahibul kitab ataupun penulis. Sebelum kita bahas apa cara untuk kita elakkan ni, apa dia ujub ni? Ujub ni apa dia? Saya petik daripada beberapa perkataan ulama, antaranya ialah Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ujub ni apabila satu orang tengok diri dia, kemudian dia rasa kat orang lain tak ada. Umpamanya dia rasa diri dia ni pemurah, kemudian dia tengok orang lain, hak lain ni pakak-pakak kedekut. Dia tengok dalam diri dia, aku ni satu orang yang rajin solat sunat. Dia tengok orang lain punya balak, lihat. Tuan-tuan, kata Al-Mubarak, jika ada perasaan ni, ia sudah masuk ke batas ujub. Sama. Juga saya petik juga antara lain daripada Bishr bin Al-Haris rahimahullah. Kata Bishr bin Al-Haris,
Satu orang yang merasakan diri dia banyak beramal dan orang lain ni tak ada belaka, sikit. Yang ni lebih lagi khusus. Dia saja rasa banyak beramal, sama ada zikir dia, sama ada sedekah dia, sama ada pi bantu orang ke. Dia rasa diri dia banyak. Bila dia tengok orang lain, dia ni lah sebulan sekali nak sedekah pun payah. Kalau sampai had tu perasaan mai dalam dada, itu sudah masuk dalam batas-batas ujub. Baik. Dan saya tadi semak juga apa yang telah disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, satu orang yang ujub bermaksud ialah dia mengagungkan diri dia. Dia tengok diri dia ni, dia rasa kagum, lalu dia agungkan diri dia. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal dia rasa orang lain semua lekeh. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, bukan sekadar mengagungkan diri, kemudian mengagungkan amal apa yang dia buat. Sebagaimana yang disebut tadi, aku seorang je saleh. Pi mana tak lekat, tak buang kepiah ni, duk pakai sentiasa. Yang aku teringat nak letak kepiah dekat katil ke dekat almari, sama ada tidak, ataupun buat benda lain dan mandi. Hak lain tu aku pakai kepiah. Ni tanda saleh. Orang lain aku tengok tak pun. Kata Imam Ghazali, ini sudah masuk kepada batas kagum ataupun ujub. Maka bila kita tahu ujub rupanya ada potensi untuk setiap orang. Sama ada dia ni ustaz ke, sama ada dia ni orang awam ke, sama ada dia pegawai tinggi ke, sama ada dia ni ketua ke, semua berpotensi untuk ada sifat ujub terhadap diri sendiri. Apa beza riak? Riak dia memerlukan entiti lain untuk dia berasa riak. Ujub tak perlu, memadai diri dia. Adapun riak, dia perlukan orang lain untuk dia bersifat riak. Umpamanya, dia solat, dia harap orang tengok dan dia harap orang puji. Itu riak. Dan riak ini adalah dalam ruang lingkup ibadah. Saya ulang. Riak adalah dalam ruang lingkup ibadah. Adapun ujub, sifat dia umum. Sama ada ibadah, sama ada harta, sama ada ilmu. Kalau ada sifat-sifat kagum pada diri, ini bermaksud dia telah menjerumuskan dalam sifat yang memberikan kemusnahan, iaitu ujub. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa punca daripada sifat ujub ni? Pasal Nabi haba, awas, ada 3 perkara yang menyebabkan satu orang terlibat, dia musnah, habis dia. Baik, kita nak tahu supaya kita dapat jauhkan daripada ujub ni. Apa punca dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kata Al-Imam Ghazali, apabila manusia ni berasa ujub, dia ada beberapa sebab. Pertama ialah sebab diri dia. Pertama. Yang kedua sebab dia ialah sebab makhluk. Yang ketiga sebab dia ialah sebab harta, sebab barang-barang dan sebab sesuatu yang bernilai. Pertama kita dah bahas tadi, dalam diri dia umpamanya sifat pemurah ni, Masya Allah, tak tahu nak habaq. Kiranya kalau orang minta derma ni, dia dulu bagi. Sifat tu bagus tak? Sifat mahmudah dan terpuji. Yang tak bagus ialah apabila dia merasa diri dia baik. Oh, yang ni tak bagus. Habis tu kami nak ganti apa? Memanglah sifat tu baik. Tuan-tuan, dulu kita pernah bahas satu orang yang melakukan amal kebajikan, dia mesti mau pasang dalam dada dia, aku cari redha Allah Ta'ala. Baik. Kemudian ada yang berkaitan dengan makhluk. Makhluk ni apa? Boleh jadi anak pinak dia, boleh jadi isteri dia, boleh jadi keturunan dia. Sebab keturunan dia umpamanya keturunan kerabat, maka dia pun bangga diri.
Keturunan dia, keturunan pahlawan. Maka dia bangga diri. Pasal keturunan dia tu ditakuti. Keturunan dia itu digeruni. Maka dia pun tersisip pada jiwa dia. Aku ni keturunan bagus-bagus. Orang lain tak. Tuan-tuan, ini antara punca kata Al-Imam Ghazali. Dan yang terakhir ialah pasal harta. Orang lain semua kereta-kereta murah. Aku saja dalam kampung ni pakai kereta Rolls Royce. Beli pula baru. Berapa juta? Taklah mahal tuan-tuan, 6.5 juta. Bukan nak pergi mana pun, pergi market. Kereta 6.5 juta. Orang lain semua kereta murah, beli hak tempatan. Hutang pula loan 9 tahun. Nampak tak? Dia bangga dengan harta. Itu ialah ujub. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sebab itu tuan-tuan, lawan daripada sifat ujub ialah zikrul minnah. Saya ulang. Lawan daripada sifat ujub ni ialah zikrul minnah, maksudnya ialah mengingati pemberian dan anugerah Allah kepada diri dia. Zikrul minnah. Tuan-tuan, Allah ni banyak tak bagi kurniaan pada kita ni? Tak tahu tuan-tuan. Punya banyak sejak kita keluar daripada rahim ibu sampailah kita tak tahu berapa banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Bahkan dalam rahim ibu sendiri antara nikmat yang banyak kita kecapi. Maka tuan-tuan, lawan daripada ujub ialah kita ingat semua yang Allah bagi adalah daripada anugerah Allah Azza wa Jalla. Saya tak ingat kisah seorang sahabah Nabi, nama dia ialah Al-A'la bin Abdullah bin Imad Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sahabah ni jarang kita sebut nama dia ni. Jarang. Saya ulang. Al-A'la bin Abdullah bin Imad Al-Hadrami. Siapa dia ni? Dia ni di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dihantar untuk memerangi golongan yang enggan dan engkar membayar zakat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq dia dihantar ke Bahrain. Dia jadi ketua. Di bawah dia ada tentera-tentera. Tuan-tuan, sampai di pertengahan jalan melalui padang pasir yang maha dahsyat, waktu malam mereka nak berehat, dengan takdir Allah, unta-unta yang syarat membawa makanan, minuman, keperluan lain, lari. Nak kejar tak mampu. Pasal dahsyatnya luas padang pasir. Dulu ni tuan-tuan, masa zaman saya mengaji kat sana ni, kami ada pi kat satu tempat, nama dia ialah Sinai. Sinai ni tempat bukit dan gunung Nabi Musa alaihi salam bermunajat. Daripada kota Kahirah ataupun Kairo, nak pi tu, kalau bertolak pukul 9 malam sampai tu tuan-tuan, dekat-dekat subuh dah. Jauh, merentas padang pasir. Bila balik tu, waktu tengah hari, ya Allah, andai kata bah rosak ke, tayar pamcit ke, bukan ada apa-apa keliling kelalang tu tuan-tuan. Pasir. Tuan-tuan bayang zaman ketika mana awal itu, unta semua hilang yang syarat dengan makanan, apa yang mereka boleh habaq? Mereka kata matilah kita. Habislah kita. Kemudian kata sahabat-sahabat di kalangan tentera, kalau macam ni, jomlah kita berwasiat. Kalau siapa di antara kita yang selamat dan dapat balik ke Madinah, dia ceritalah dekat anak-anak dan khalifah. Tuan-tuan, apa kata Al-A'la Al-Hadrami radhiyallahu an? Kata Al-A'la, "Antum muslimun? Atansuru dinallah?" Kata Al-A'la Al-Hadrami, "Apakah kalian muslim?" Sahabah kata, "Tentu." "Bukankah kalian berada pada jalan Allah, sedang membantu Allah?" Apa kata mereka? "Ya." Kata Al-A'la, "Kalau demikian, ini tanda Allah nak memberi ganti yang lebih baik, dan ini tanda Allah nak angkat darjat." Maksudnya tuan-tuan, satu orang yang berada di atas kebenaran,
lalu Allah uji dengan musibah, itu tanda Allah nak beri ganti pada dia. Itu tanda Allah nak angkat darjat dia. Tuan-tuan, malam tu mereka tak makan. Mereka doa pada Allah Ta'ala. Sebelum subuh mereka bangkit, mereka salat, mereka doa. Pasal tak tahu ni, makanan tak ada, perjalanan jauh lagi. Al-A'la radhiyallahu anhu tetap menadah tangan doa. Sebagaimana di dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, antara ungkapan doa Al-A'la, kata Al-A'la, Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Azim, Inna abiduka wa fi sabilika nuqatilu aduwaka, Allahumma askina ghaitha nashrabu minhu wa natawadda. Kata Al-A'la, Ya Allah, Ya Alim, wahai Tuhan yang maha mengetahui, wa Ya Halim, wahai Tuhan yang maha santun, wa Ya Ali, wahai Tuhan yang maha tinggi, wa Ya Azim, wahai Tuhan yang maha agung. Inna abiduka, sesungguhnya kami ini semuanya adalah hamba-Mu. Kami ini berada pada jalan-Mu untuk memerangi musuh-musuh-Mu. Dia kata, Ya Allah, kurniakanlah kami air. Ya Allah, kurniakanlah kami air untuk kami minum dan kami berwuduk. Hari semakin cerah, tuan-tuan. Bila waktu syuruk cerah, semua sahabat ucap, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa Al-A'la mustajab. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat sebelah dengan mereka, Allah kurniakan tasik dalam, jernih. Mereka pun pi minum dan mandi. Tak selang lama, mai unta-unta yang hilang malam tadi, yang barang tak hilang sikit pun, mai minum air. Kemudian mereka dapat mengambil barang dan menggunakan unta semula. Kemudian mereka ucap Subhanallah dan mereka sujud. Tuan-tuan, doa. Siapa bagi ni? Kurniaan Allah Ta'ala. Dan memang dalam sejarah, antara sahabah yang mempunyai karamah, kita sebut keramat, yang jelas antaranya selain daripada Sa'ad bin Waqqas, selain daripada tu ialah Al-A'la Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kan ada yang tak Islam, tak Muslim, dia memeluk Islam kerana melihat kelebihan yang Allah kurniakan kepada Al-A'la. Kalau kita boleh anggap semua yang ada pada diri kita adalah kurniaan-kurniaan daripada Allah, ini tanda Allah nak memberikan kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, kurnia tak kurnia ni tuan-tuan, sifat Allah Al-Latif. Al-Latif. Al-Latif ni apa? Allah ni maha lunak. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, Al-Latif juga bererti Allah nak memberikan kelebihan kurniaan kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa. Ini pengalaman orang soleh, dia bukan hadis. Tuan-tuan, kalau anak ke cucu ke, dia beragam. Umpamanya pergi Tesco, tiba-tiba berguling. Pasal apa? Dia nak mainan. Kita tak bagilah, dia berguling. Tuan-tuan, kata para orang-orang soleh, pengalaman dia, banyak baca nama Allah Al-Latif. Ya Allah, Ya Latif. Ya Allah, Ya Latif. Mudah-mudahan Allah lunak dan lembutkan hati anak kita, walaupun besar, ataupun cucu kita. Mudah-mudahan Allah lunakkan hati dia. Tengok tuan-tuan, mengambil wasilah ataupun tawassul dengan nama-nama Allah seumpama Al-Latif. Al-Latif, Allah mengurniakan kelebihan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Kalau kita mau anggap macam tu dalam diri, kita selamat. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Allah Ta'ala ni, dia peringat kat kita. Kadang-kadang kita rasa, kita ni punya bagus. Allah ingatkan antara lain di dalam surah An-Najm. Allah kata, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ
Janganlah hampa peringat hampa ni bersih diri. Jangan. Kemudian Allah kata huwa a'lamu bimanittaqa. Allah saja yang tahu siapa yang bertakwa. Yalah tuan-tuan, kita boleh berlakon. Saya boleh berlakon pakai jubah, pakai kepiah, pegang tasbih. Kemudian saya pergi ambil arang ke apa, pergi tenyeh dekat dahi ni supaya nampak orang macam kuat solat. Sebahagian orang Arab, wallahu alam tuan-tuan, dia saja pergi ambil benda-benda panas ni, dia pergi letak di sini ni supaya nampak membengkak, seakan-akan banyak sujud. Kadang-kadang tak masuk akal dia punya bengkak ni, tu dia macam flower horn. Di kalangan orang soleh, mereka malu ada tanda-tanda macam dia banyak sujud ni. Dia kalau boleh dia tak mau orang tahu. Biarlah dia banyak sujud ini, Allah saja yang tahu. Tiba-tiba ada orang dia pergi cari benda tu, walaupun sanggup letak kain panas tu di dahi dia supaya nampak sedikit kehitaman. Nampak tak tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, Allah kata aku tahu siapa di kalangan hampa yang bertakwa. Ni baru berlaku di Morocco. Di Morocco baru berlaku. Tuan-tuan, dia ni mabuk, tak tahu macam mana dia singgah di masjid nak solat. Dalam keadaan bau mulut, dalam keadaan separa sedar, jemaah tak bagilah masuk. Tak bagi masuk. Imam tengok, imam kata tak apa, mai bagi masuk atas jaminan aku. Dia pun bagi masuk, pi kumur, ambil wuduk. Imam tengok, tunjuk ajar wuduk. Dia kata aku nak solat, lama aku tak solat. Baik, imam kata jom solat dengan aku. Imam pun solat, dia jadi makmum. Tuan-tuan, pada rakaat yang kedua solat zuhur, rakaat kedua dia sujud, tak bangkit dah, rupanya meninggal. Tuan-tuan tengok Al-Latif, kurniaan Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Walaupun kita tengok zahirnya dia buat maksiat, kita tak tahu, mungkin selepas itu dia rasa menyesal, dia nak bertaubat, akhirnya Allah lurungkan kaki dia di masjid. Nampak tak tuan-tuan bagaimana pengakhiran satu orang? Sebab tu kita jangan menghukum satu orang ni syurga neraka, kita tak tahu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Ibn Sa'ad, menulis di dalam kitab At-Tabaqas Al-Kubra, ketika dia berkhutbah, orang ramai, dia baca khutbah, dia bukan baca khutbah, dia berkhutbah. Sehingga kadang-kadang dia berkhutbah itu membuatkan jemaah menangis. Tapi ada kalanya kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku main rasa kagum diri, tengok aku cakap sikit, aku kupai sikit, orang tersentak dan menangis. Bila aku rasa ada kekaguman ini, aku berhenti saat khutbah, aku istighfar. Aku berkhutbah dan bukan kerana Allah, aku khutbah kerana kagum pada diri. Selepas dia tenang, dia sambung balik. Ini di kalangan orang-orang saleh. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mengambil sikap daripada Nabi Sulaiman alaihi salam, antara nabi yang banyak Allah bagi anugerah. Seluruh apa yang ada di atas muka bumi adalah kerajaan dan taat pada dia. Habis tu ustaz, tak boleh ke anak saya, anak nombor 1 sampai anak nombor 5 semua berjaya? Masuk universiti satu hal, depa berkerjaya pun hebat, depa punya baik pun bagus, keluarga depa pun punya cantik bagus. Tak bolehkah saya bangga? Tuan-tuan tengok apa yang dituturkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni lebih banding kita. Kita ni besar kuman kuku pun tak ada. Tengok, Nabi Sulaiman kata hadza min fadli rabbi. Kemudian Nabi Sulaiman kata liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, ini adalah kelebihan yang Tuhan aku bagi. Sama ada nak menguji aku ni bersyukur ataupun tidak. Maksudnya tuan-tuan, kita boleh bercakap pasal hak keluarga, alhamdulillah lah anak-anak saya ni semua menjadi.
Apa asbab? Ini semua anugerah Allah. Tengok, ambil daripada surah An-Nam ayat yang ke-40, lafaz yang pernah Nabi Sulaiman ucap. Perniagaan saya ni alhamdulillah lah, sejak saya buka sampai kelak orang ramai beratok. Alhamdulillah lah, ini semua kurniaan Allah Ta'ala. Mengambil daripada sikap Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Satu lagi, kata Sulaiman alaihi salam, liyabluwani. Tapi diri dia kena ingat, ini nak uji. Aku ni bersyukur tak ada. Ini adalah ujian untuk dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, 1 minit yang terakhir, apa punca ataupun macam mana kita nak elak yang boleh sehingga menjangkiti diri kita sifat ujub ni. Pertama tuan-tuan, saranan daripada ulama, kita kena sedar segala nikmat ni mai dari Allah. Apa bukti dia? Bukti dia tuan-tuan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat mai daripada Allah. Baik kecil, baik besar, baik tersembunyi, baik secara zahir, mai daripada Allah. Atas kesihatan kita pun mai daripada Allah Ta'ala. Pertama, kita kena sedar semua kurniaan Allah Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, kata para ulama lagi, antara cara kita nak menjauhkan lagi ialah kita kena tahu yang Allah bagi kat kita ni sikit. Ada orang yang Allah bagi lebih daripada kita. Seumpama kisah Nabi Musa alaihi salam. Allah kirimkan kepadanya Khidir alaihi salam. Nampak tak tuan-tuan dalam Quran? Kemudian apa lagi yang boleh kita jadikan pedoman supaya kita jauh daripada sifat ni? Yang seterusnya ialah kita ni jangan, macam mana saya nak sebut tuan-tuan, kita ni jangan ego untuk menyebut saya tak tahu, saya tak pandai, saya tak reti, yang ni boleh rujuk orang lain. Terutamanya golongan ustaz, golongan penceramah. Orang tanya, dia nak jawab walaupun dia tak tahu. Apa salah tuan-tuan? Saya tak tahu, boleh tak saya rujuk sat lagi ni? Masya Allah. Sebab itu Syurahbil, satu ulama daripada Iraq, Amir bin Syurahbil, ataupun dikenali dengan nama Asy-Sya'bi. Bila orang tanya, ada satu ulama di kalangan tabi'in, dia meninggal sekitar tahun 109 Hijrah. Satu soalan mai tanya dia kata wallahu alam, aku tak tahu, nanti aku rujuk. Satu orang pelakon, hang ulama besar tabi'in, belajar daripada puluhan sahabah, takkan hang tak tahu? Apa jawab Syurahbil? Apa jawab Sya'bi? Dia jawab, sedangkan malaikat tak tahu Allah muliakan kerana dia tak tahu. Apa bukti dia? Antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat tak tahu melainkan apa yang Allah ajarkan. Adakah ini sesuatu yang hina? Tak tahu, kita sebut tak tahu, nanti balik kita tanya orang yang lebih tahu. Ini antara asbab yang boleh menyelamatkan kita daripada ujub. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan Allah menyelamatkan kita daripada kemusnahan-kemusnahan 3 perkara tadi, terutamanya ujub. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita doakan jemaah kita yang meninggal sebagaimana yang disebut oleh SU kita tadi dengan doa daripada Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah himpunkan dia bersama dengan orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.